Okey, dah mula ya. Kita mulakan kelas kita hari ini, kelas akaun kita dengan surah Al-Fatihah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Okey. Jadi hari ni apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar tajuk baru lah ya, syarikat berhad. Okey, cikgu sekali lagi yang ni kita masuk tajuk yang kurang penting sebab rasanya akhir bulan 7 kita boleh masuk dan cikgu dah dapat makluman dan rasanya puak dah dengar berita bahawa Malaysia tidak akan hantar untuk pergi haji tahun ni. Jadi memang tunda sekali lagi lah. Jadi adalah rezeki saya dengan awak tahun ni ya. Okey, insyaAllah sampai ke awak SPM nantilah. Doa-doa raya, mudah-mudahan kita semua sihat. Jadi kita boleh teruskan perjuangan kita. Okey, dalam apa saya cakap tadi? Okey, hari ni tajuk baru kita pergi pada bab 5 kot Alif! Azam panggil. Kita akan masuk tajuk syarikat berhad. Okey, sebelum saya masuk kepada tajuk syarikat berhad, sedikit saya nak kongsikan kepada awak tentang SPM 2020 yang kita baru dapat result last week Okey, apa yang saya nak share? Okey, 2019 kita hanya 10 orang saja dapat A, di mana hujung tahun tu saya pun memang dah tak berapa sihat. Okey, dan kita pun tak dapat buat kelas secara banyak kali lah sebab jadual dia pun agak padat masa tu. Tapi Alhamdulillah tahun lepas dia ada gap 5 hari kot. Jadi saya dengan anak murid saya tu dapatlah kita orang memang orang kata yang masa tu memang kata kita fully blast lah. Di mana pagi petang sekali buat kelas waktu pagi kita bincangkan kelas kertas 2. Okey, di mana lepas tu yang petang kita buat santai-santai sikit, kita buat soalan objektif. Itulah yang kami buat sepanjang kelas ni yang last tu. Okey, sebelum tu adalah kelas tambahan apa benda semua. Okey. Dan macam saya cakap tadi, bilangan A bertambah daripada 10 orang, kita dapat 19 orang yang dapat A, 3 orang A+. Sekejap ni mungkin nak boleh nampak kot skrin dia saya, mana saya letak? Sekejap ya. Mana saya letak analisa dia? Saya kat sini. Okey, ini result yang ni lah ya. Kalau awak tengok kat sini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 orang dapat A
Okey, yang awak tengok sebelah yang kolom F ni, ini adalah result SPM mereka yang sebenar. Manakala yang ni adalah markah PPT mereka. Okey, jadi kalau awak tengok sebenarnya ada beberapa memang beberapa orang dia memang dah outstanding kan. Dia dapat D, C, and then ada yang memang dapat A minus, D, dan dia dapat A plus lah. Tapi yang saya nak tekankan kat awak kat sini, nak tunjukkan awak sebenarnya ada je murid yang dapat G pada pertengahan tahun, tapi bila SPM betul-betul dia dapat A dan juga A minus. Okey, jadi apa yang saya nak tekankan awak kat sini, janganlah rasa putus asa. Okey, teruskan lagi perjuangan awak. Minta maaf minggu lepas saya, minggu yang kedua tu saya tak dapat teruskan kelas sebab menjaga anak saya yang ni. Dia punya apalah mengada-ngada itu dengan hantar pergi cuci lah apa dan sebagainya. Banyaklah cerita dia. Tu pun jalan dah terlingkut-lingkut dah tu. Okey. Anis. Okey, jadi apa yang kita nak ni seterusnya, kita teruskan kelas kita lah ya. Tanpa kita buang masa. Okey, ni tajuk kita perakaunan untuk syarikat berhad menurut Share. Okey, okey, dalam tajuk ni apa yang kita akan buat ialah pengenalan kepada syarikat berhad menurut Share, jenis modal dan terbitan share, ekuiti pemilik syarikat berhad menurut Share dan juga dividen tunai. Okey, ini adalah apa yang kita akan belajar dalam tajuk ni. Okey. Okey, penubuhan syarikat berhad menurut Share. Okey, apa dia syarikat berhad? Pernah dengar tak? Pernah. Pernah kan? Biasa kan pernah nampak macam-macam syarikat. Ada yang kedai lah, apalah. Lepas ada jugalah yang company yang besar-besar. Okey, jadi kalau tengok ni sebenarnya entiti perniagaan yang dimiliki oleh individu-individu yang menyumbang modal dan diberi share dalam syarikat. Okey, seterusnya ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016. Sebelum ni dia punya akta syarikat dia lain 19 berapa tak. Ni saya rasa dia dah update. Jadi sekarang dah jadi tahun 2016. Didaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM. Yang ni awak semua kena ingat lah ni, kadang-kadang dia boleh jadi keluar dalam soalan objektif. Okey, apa dia syarikat menurut petikan Akta Syarikat 2016? Iaitu dia merupakan satu badan korporat yang diperbadankan mengikut Akta Syarikat 2016 atau mana-mana enactment sebelumnya. Okey, sebenarnya badan korporat Okey, tengok lagi apa maklumat dia. Tata cara dia. Okey, ni mungkin dia akan tanya dalam kertas 2 bahagian soalan nombor 1 Yang pertama, membuat carian nama dengan permohonan nama. Jadi dia memang tak boleh sama dengan nama-nama syarikat yang dah sedia ada. Yang kedua, menyerah simpanan permohonan pemerbadanan syarikat. Okey. Kemudian dia kena bayarlah fee pendaftaran. Lepas tu dia dapat notis pemerbadanan. Ni dia punya notis pendaftaran lah. Okey. Okey, kemudian ni perlembagaan syarikat iaitu dokumen yang mengikat syarikat, pengarah dan juga pemegang share. Ni orang kena adalah. Okey, sebab dia kalau ada apa-apa dia akan rujuk balik kat sini Contohnya dividen dan sebagainya. Kalau tiada perlembagaan syarikat, maka perlu rujuk pada Akta 2016, Akta Syarikat Okey, kandungan perlembagaan dia. Dalam perlembagaan syarikat ni, tadi yang kita terangkan yang setiap syarikat kena ada, iaitu dalam dia apa dia? Satu, dia mesti ada tujuan syarikat tu. Contohnya katakanlah awak buka syarikat Maxis, iaitu telefon. Dia cakaplah dia nak menyediakan perkhidmatan telefon dan juga internet dan sebagainya lah. Okey, itu tujuan dia. Kalau misalnya katakanlah syarikat TNB,
kan tenaga nasional berhad. Jadi apa tujuan dia? Dia nak menyediakan perkhidmatan tentang penggunaan elektrik kepada pengguna. Macam itulah ya, ikut apa dia punya, apa produk yang dia nak keluarkan. Yang kedua, keupayaan hak, kuasa atau keistimewaan syarikat jika berbeza dengan peruntukan dalam Akta Syarikat 2016 seperti kuasa dan tanggungjawab lembaga pengarah. Okey. Jadi dia cakaplah apa kuasa dia, apa keistimewaan dia, keupayaan dia, apa yang dia boleh buat. Contohnya apa keistimewaan tu, mungkin berapa honorarium dia, lepas tu apa kuasa dia nak lantik ni ke, nak lantik tu ke, apa hak dan sebagainya lah dia punya ahli lembaga pengarah ni. Ketiga, perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh akta ini dimasukkan ke dalam perlembagaan seperti cara pembayaran dividen. Okey, selain daripada tu dia juga tunjukkan cara pembayaran dividen dan ada apa-apa perkara yang hendak dimasukkan dalam syarikat ke dalam perlembagaan seperti pengurusan dan pentadbiran syarikat. Okey, ciri-ciri syarikat Kita tengok ciri-ciri dia pula. Tadi dah habis dah pasal perlembagaan. Ada apa nak tanya tak pasal perlembagaan ni? Saya nak pergi laju sebab tajuk ni sebenarnya agak mudah dan senang pelajar nak skor. Sebab tu saya pilih dengan Cikgu Amalina tajuk ni. Sebab saya fikir nanti kadang bila kita kelas bersemuka barulah saya ambil tajuk balik yang susah-susah. Sebab kalau saya ajar sekarang tajuk yang susah-susah, ramai yang tak join, ramai yang tertinggal. Dan saya yang paling saya takuti ialah keberkesanan dia. Awak yang join pun takut awak tak faham. Sebab saya rasa selama ni akaun ni tajuk yang susah, kita kena bersemuka. Macam hari tu kita buat kelab rekod tak lengkap pun bila kita buat kelas online, nanti pergi balik kelas pun awak macam cikgu ajar kan. Okay, jadi saya pun dah belajar lah daripada kesilapan saya. Maknanya tajuk susah memang saya kena duduk berdepan dengan awak. Jadi kita masuk dulu tajuk yang agak mudah dan tajuk ni kurang penting. Bukanlah maksudnya tak masuk SPM, masuk, tapi kebarangkalian dia agak kurang berbanding dengan 6 tajuk yang saya bagi tahu hari tu. Okey. Okey, kita tengok sambung lagi ciri-ciri syarikat. Yang pertama, pemilik dan perniagaan terasing daripada segi perundangan. Okey. Apa maksud dia pemilik dan perniagaan? Pemilik ni adalah pemegang-pemegang saham lah kalau dekat syarikat. Manakala perniagaan tu katakanlah Maxis, PNB, itu dia punya perniagaan. Okay, daripada segi perundangan dia berbeza. Okey. Kalau macam milikan tunggal dan perkongsian, contohnya lah ya, contohnya kalau perniagaan tu bankrupt, jadi kalau milikan tunggal dengan perkongsian, maknanya dengan dia punya tu sekali lah, dia punya owner tu sekali, pemilik. Tapi kalau syarikat berhad tak. Okey, yang kalau kata perniagaan dia bankrupt, perniagaan tu yang bankrupt tapi pemilik dia tadi yang pernah masukkan saham tadi tu dia tidak menanggung kerugian tu lah yang terpaksa bankrupt tu. Nanti kan saya terangkan dengan lebih jelas. Okey, hayat berterusan perniagaan akan terus beroperasi walaupun ada pemegang share meninggal dunia ataupun menarik diri. Ni pun dia tak sama dengan milikan tunggal. Milikan tunggal kalau katakan pemilik tu meninggal ataupun dia kata dia rasa nak berhenti, dia terpaksa tutup lah. Tapi kalau syarikat berhad tu tak macam tu. Kalau katakan salah seorang meninggal ataupun salah seorang tarik diri, okey, ada lagi yang ramai-ramai tu dia masih lagi boleh go on. Liability terhad, tanggungan setiap ahli syarikat terhad kepada jumlah share yang dimiliki. Okey, ini yang saya cakap tadi pasal kalau katakanlah company tu bankrupt. Syarikat company samalah. Katakanlah bankrupt, dia ada hutang sebanyak 100,000. Okey, dah bayar pakai duit yang syarikat ada dengan aset yang syarikat ada lagi hutang katakanlah 20,000. Contoh Jadi 20,000 ni dia tak boleh tuntut kepada aset persendirian pemilik ni tadi. Dia tak usik. Jadi cuma pemilik ni tadi kalau dah tak ada duit dalam perniagaan dia tak boleh dah dapat duit yang dulu dia labur. Contohnya dia mungkin pernah melabur 1,000. Okey, labur 1,000 jadi bila syarikat tu bankrupt,
tak mampu nak bayar dia balik, jadi burn lah. Okay, duit tu je yang burn. Tapi harta persendirian dia selamat. Rumah, kereta dia apa semua tak boleh dituntut oleh syarikat berkenaan untuk bayar dia punya liability Faham tak saya cakap? Okay, saya cakap macam kartun ke apa? Faham ya, Bang? Faham Okay. Kalau rasa saya laju ke apa ke, tolong bagi tahu Cikgu kadang macam main syok sendiri je. Tak sedar pula tu. Okey, seterusnya pengasingan fungsi pemilikan dan juga fungsi pengurusan. Okay, saya rasa benda-benda ni pun mungkin korang ada belajar kot dalam perniagaan, betul tak? Hello? Betul, cikgu. Memang ada belajar kan, cuma daripada segi nak kira saham dia lah mungkin tak belajar, tapi saya rasa dia punya ciri-ciri syarikat ni ada belajar dalam perniagaan. Betul, Cikgu. Sebab dulu waktu silibus lama perdagangan memang saya ajar. Tapi bila dah masuk perniagaan ni saya dah tak ajar perniagaan dah. Sebab dulu masa kat sekolah lama saya memang saya ajar perdagangan, saya tak ajar maths. Tapi kat sekolah ni saya ajar maths dengan account. Jadi kalau silibus perdagangan saya tahu, perniagaan ni saya tak tahu sebab tak pernah ajar. Tapi saya rasa yang ni samalah kot Okey, kemudian pengasingan fungsi pemilikan dan fungsi pengurusan. Pemegang share tiada hak untuk mengawal secara langsung operasi syarikat. Contohnya lah pemegang saham Saya rasa pernah nampak kot iklan apa yang dulu ada pasal amanah saham hartanah, macam tu lah. Saya tak ingat iklan dia. Iklan dia tu menunjukkan bahawa ada salah seorang pemegang saham ni, dia datang dekat syarikat, dia suruh guard tu alih tempat pasu bunga lah, apalah, dia kata tu semua salah, dia nak termin tau. Okay, itu sebenarnya tak boleh. Okay, sebagai contoh lah saya bagi satu benda yang lebih dekat pada awak. Contohnya awak koperasi ni, dia koperasi, awak semua adalah ahli koperasi kan. Ni walaupun sebenarnya koperasi dengan syarikat sedikit berbeza. Tapi lebih kurang ni samalah, fungsi pemilikan dan juga fungsi pengurusan dia sama dengan syarikat ni, iaitu pengasingan. Diasingkan. Sebagai contoh, yang boleh ambil keputusan bagi pihak koperasi adalah ahli lembaga koperasi. Contohnya macam pengetua, PK Koko, lepas tu macam Cikgu Zaleha, Cikgu Amalina, saya dan juga Cikgu Nursyah. Kita orang ada ALK, jadi kita orang yang boleh ambil keputusan. Nak naik harga ke, nak turun harga ke, nak apa ke, kita orang yang ambil keputusan. Awak sebagai ahli tak boleh suka-suka bagi tahu Kak Aisyah. Tahu kan, kenal Kak Aisyah kan? Kak Aisyah yang pekerja koperasi, kenal tak? Kenal, cikgu. Kan, Adelia kalau tak kenal tak tahulah, nangis Kak Aisyah nanti. Rajuk dia. Okay, awak tak boleh suka-suka hati kata Kak Aisyah, mahal sangatlah Kak Aisyah, turunkan harga Kak Aisyah. Tak boleh. Awak tak ada hak walaupun awak turut menjadi ahli pemegang saham koperasi. Nampak tak situ pengasingan fungsi pemilikan dengan fungsi pengurusan. Awak sebagai pemegang saham adalah pemilik. Tapi macam saya, sebab saya pun pemilik juga, tapi saya juga menjalankan fungsi pengurusan sebab saya ada share dalam tu, dan juga saya sendiri sebagai ahli lembaga koperasi boleh. Saya mungkin bincang dengan Cikgu Zaleha, dengan Cikgu Amalina, pengetua semua. Okey, harga kena naikkan sebab kita punya ni macam ni. Ataupun mungkin kan macam sekarang ni kita pandemik, tak buka sekolah apa semua, makanan-makanan contohnya apa, pulut lah apa tu semua. Jadi kita orang pun ambil, kita kena fikir apa ni kita nak buat dengan benda ni sebab tak jalan kan, sebab koperasi pun tak buka. Jadi kita orang boleh mengambil keputusan apa nak buat untuk operasi koperasi. Faham ya? Okey, kita tengok juga perbandingan syarikat persendirian dengan syarikat awam berhad. Okey, sebelah kiri ni kalau awak tengok syarikat persendirian, manakala sebelah kanan ni syarikat awam berhad. Okey, jadi kita tengok kat sini kalau sendirian berhad,
Kan dia biasanya bezanya ada, kalau awak tengok lah kan, apa beza syarikat persendirian dengan syarikat awam. Yang ni biasanya nama dia ada sendirian berhad, yang ni pula dia berhad saja. Pernah nampak tak? Boleh bagi contoh satu sendirian berhad? Sendirian berhad ni saya rasa banyak, kadang-kadang kedai masjid pun sebenarnya sendirian berhad, betul tak? Betul. Tapi kalau syarikat awam berhad dia biasanya besar. And then kalau awak tengok biasanya dia tersenarai di dalam bursa Malaysia. Saya rasa ini pun sebenarnya ada awak belajar dalam perniagaan. Okey, kan syarikat persendirian minimum seorang. Seorang pun boleh buat. Tapi maksimum 50 orang. Dia tak boleh ramai, lebih daripada 50 tak boleh. Manakala syarikat awam berhad, minimum masih lagi seorang, maksimum tiada had. Nak 1,000,000 orang masuk pun tak ada masalah. Okey, kita tengok lagi. Bilangan pengarah. Bilangan pengarah kalau sendirian berhad seorang je lah. Minimum seorang. Kalau ni minimum kena 2 orang. Okey. Pemilikan share terbuka kepada individu, persatuan ataupun entiti perniagaan. Dia ni tak boleh ramai-ramai sangat. Kalau biasanya itulah. Biasanya di kalangan individu dengan kenalan-kenalan dia. Okey. Tapi yang ni pula terbuka kepada semua. Contohnya kadang-kadang kalau awak tengok tak kenal pun antara satu sama lain. Dia punya pemegang saham. Mungkin pemegang saham A dia orang Sabah. Tak kenal pun yang B ni orang Sarawak. Yang C ni orang Perlis. Kan yang D ni pemegang saham ni dekat Selangor. Masing-masing pun tak kenal. Sebab dia dijual ataupun diniagakan di Bursa Malaysia. Sedangkan yang ni biasanya kenalan-kenalan dia je lah. Okey, kemudian kita tengok daripada segi pindah milik share. Yang ni bebas sebab dia boleh ni kat bursa saham kan. Manakala yang ni tak boleh suka-suka nak pindah milik. Tanpa persetujuan pemegang share yang lain. Yang ni boleh. Nak jual bila suka hati awak boleh, nak beli balik pun boleh, nak beli yang lain pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang ni kalau tak ada persetujuan tak boleh buat. Okey, status share. Yang ni disenaraikan ataupun diurus niagakan di bursa. Tidak boleh disenaraikan dan tiada di Bursa Malaysia. Manakala yang ni disenaraikan dan diniagakan di Bursa Malaysia. Macam saya cakap tadi. Okey, kemudian patut laporan kewangan. Penyata kewangan perlu diedarkan kepada pemegang-pemegang share. Manakala yang ni perlu dibentangkan di dalam mesyuarat agung. Sebab tu kalau koperasi ada mesyuarat agung dia. Sebab dia ada berhad juga kan. Okey, contoh syarikat awam berhad. Inilah PNB, Permodalan Nasional Berhad, Public Bank Berhad. Manakala syarikat persendirian, Syabas ni, punya Syabas dia sendirian berhad kan. Okey, D-Herb sendirian berhad. D-Herb tahu kan? Pernah dengar D-Herb? Nah, Ego. Siapa Nah. pemilik dia ni? Penandai. Ali Syukri. Ali Syukri pandai pun. Okey. Ni Buildland Technology, saya pun tak berapa pasti yang ni. Okey, seterusnya kita tengok jenis modal dan terbitan share. Okey, modal syarikat diperolehi daripada terbitan share. Lepas tu dia ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat. Harga dia ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat. Okey, nak naik ke, nak turun ke, nak harga RM2 ke, nak harga RM1 satu unit ke, 20 sen satu unit ke, itu ditentukan oleh lembaga pengarah syarikat. Ketiga, harga se-share boleh berubah bergantung prestasi syarikat. Sebab tu kalau awak tengok dekat bursa saham, harga dia boleh turun naik. Sekejap boleh sampai RM5. Sekejap lagi kadang naik sampai RM10. Kadang-kadang sampai boleh jadi turun 20 sen. Okey. Kita tengok pula jenis modal share, iaitu share biasa dan share keutamaan. Pernah dengar? Pernah dengar tak?
Tak pernah dengar Ego. Azam. Ego, Ya, share ni apa Ego? saham. Oh. Cepatlah tu orang tu tunggu tu. Sekejap Aduh. Cepat. Apa tadi? Ni saham lah. Saham dengan share ni benda yang sama Okey, share biasa dan share keutamaan. Kita tengok apa ciri-ciri dia. Kadar dividen dia. Kalau awak tengok share biasa ni kadar dividen dia tidak tetap. Manakala kadar dividen share keutamaan dia ni tetap. Biasanya depan nama share keutamaan ni dia tulis berapa peratus. Yang itu maknanya kadar dividen dia. Nanti kita tengok soalan mungkin awak akan nampak lebih jelas. Yang ni pula ikut. Kalau syarikat untung banyak, syarikat biasa ni jadi dia boleh dapat dividen lebih banyak. Kalau tak untung, tak dapat. Kalau untung sikit, dia mungkin dapat sikit lah. Ikut pada keuntungan syarikat. Okey, keutamaan pembayaran dividen. Jadi kalau kita tengok, menerima dividen terlebih dahulu daripada pemegang share biasa. Apa punya? Okey, lepas tu pembayaran dividen bila kita nak bayar dividen, okey, dividen kita biasanya kalau dalam syarikat ni kita kena bagi pada pemegang share share keutamaan terlebih dahulu. Sorry Ada lebih baru dibagi kat share biasa. Bahaya. Dah mula terbatuk ni. Azam. Tolong Zam. Ambilkan air. Ini terbatuk-batuk kan. Okey. Menerima dividen terdahulu daripada pemegang share biasa. Ada lebih barulah dia bagi kepada dia bagi pada pemegang share keutamaan dulu. Ada lebih baru bagi dekat share biasa Air sejuk. Kenapa ambilkan air sejuk? Okey, seterusnya hak mengundi. Hak mengundi pula share biasa yang dapat lebih. Bukan dapat lebih, dia yang dapat hak mengundi. Tapi share keutamaan dia tak ada hak untuk mengundi. Okey, soalan saya. Kenapa jadi macam tu? Kenapa dia bagi hak mengundi tu pada pemegang share biasa atau saham biasa tapi dia tak bagi hak mengundi kepada share keutamaan? Dia mesti ada sebab dia kan? Right. Siapa boleh bagi tahu saya? Tak tahu. Tak boleh nak agak. Okey, dia ada kena-mengena dengan dividen tu sebenarnya. Kalau awak tengok, share keutamaan, dividen dia tetap. Kan? Tadi kita dah tengok dia punya ni. Dividen dia tetap. Manakala yang ni, dividen dia tak tetap. Kalau share biasa, kalau untung dia banyak, dia dapatlah dividen banyak. Kalau untung sikit, dia dapat untung sikit. Kalau rugi tak untung, dia tak dapat dividen. Okay, tadi kalau macam share keutamaan pula, dia sentiasa akan dapat dividen walaupun untung rugi ke apa ke dia akan dapat. Jadi kalau awak pemegang share keutamaan, awak kisah tak syarikat untung ke tidak? Tak. Tak kan? Tak kan? Sebab apa? Share banyak ke, share sikit ke, awak dapat
dapat dividen pada kadar yang sama. Kalau 5% lah. Untung 10 juta pun awak dapat 2%, 5%. Tak untung pun awak dapat 5%. Kan? Jadi macam apa nak kisah? Tetap dapat. Betul? Tapi kalau awak pemegang saham biasa ataupun share biasa, awak kisah tak? Kisah. Kisah kan? Sebab bila awak lantik orang yang betul untuk jadi ahli lembaga, sebab tu yang dia dapat dia punya untuk mengundi tu dia. Mengundi ni bukan mengundi kerajaan, siapa punya kerajaan. Tak. Sebenarnya dia mengundi siapa yang nak jadi ahli lembaga dalam syarikat berkenaan. Okey? Jadi katakan layak ahli lembaga tadi tu, orang yang bagus, untung banyak, jadi pemegang share biasa pun dapat dividen dengan lebih banyak. Setuju? Kalau dia cari orang yang tak pandai nak handle business, jadi dia punya ahli lembaga, lepas tu perniagaan dia tu rugi, dialah yang rugi juga kan, pemegang saham biasa ni. Sebab dia salah lantik orang, dah tak untung, dia pun tak dapat dividen. Sebenarnya dividen ni adalah pembahagian keuntungan yang diberi kepada pemegang saham. Okey, jelas tak kenapa tadi pemegang saham biasa ada dia dapat hak mengundi, tetapi share keutamaan tadi tiada hak untuk mengundi. Faham tak kenapa? Faham. Boleh ya? Yang lain-lain ni okey tak? Diam je. Okey go. Okey. Alright. Ni dah selesai pasal hak mengundi. Kita tengok pula tuntutan atas aset syarikat semasa pembubaran. Okey, bila pembubaran katakanlah syarikat ni mungkin dah tak boleh nak beroperasi. Okey, jadi dia perlu bayar pada share keutamaan dulu. Berhak membuat tuntutan modal sekiranya syarikat dibubarkan. Jadi lepas habis bayar dia, barulah bayar pada pemegang saham. Dia kata modal share hanya boleh dibuat setelah tuntutan pemegang share keutamaan dan semua liability lain. Okey. Dah ada ni, ada lebih, barulah share biasa dapat. Okey, tunggakan dividen. Tunggakan dividen, kan kalau share biasa dia tak ada tunggakan dividen. Macam saya cakap tadi, bila dah rugi, dia rugi je lah. Tak akan daripada tahun depannya dia bagi ganti tahun ni. Tak boleh. Itu kalau share biasa. Sebab tu penting untuk pemegang share biasa, dia mengundi untuk cari orang yang benar-benar boleh, handle syarikat tu. Seterusnya, kita tengok pula pada share keutamaan. Tunggakan dividen akan dibayar pada tahun perakaunan yang lain sekiranya tahun semasa syarikat mengalami kerugian. Okay, let's say lah tahun 2020 syarikat A ni dia rugi. Okay, jadi dia tak dapat bayar dividen kepada pemegang saham keutamaan. Jadi dia 2021 ni dia untung, dia kena bayar untuk 2 tahun lah. Maknanya untuk tahun 2020 dengan 2021. Kalau cikgu, kalau dia asyik rugi je? Kalau katakanlah 2 tahun rugi 2020, 2021. Tiba-tiba 2022 tu untung. Jadi 2022 tu kena bayar untuk 3 tahun. Oh. Dia jadi kira macam liability syarikat tu lah. Dia tak boleh ni suka-suka hati ni. Kalau katakanlah lepas tu terus bankrupt, terus tutup ke, maknanya bila kan tadi saya kata dia boleh tuntut ni kan selepas bayar hutang-hutang lain dia boleh bayar pada dia punya pemegang saham. Jadi dia kena bayar sekali dengan dividen tertunggak tu lah. Yang 2 tahun tadi tak bayar tu kan. Jadi dia kena bayar saham orang tu bersama-sama dengan dividen 2 tahun. Okey. Boleh? Boleh ke? Sekejap, mana tadi?
Okey. Okey, yang ni dah habis jenis modal dan terbitan share. Kita pergi pada yang seterusnya. Okey, jap. Okey, ni seterusnya Jadi yang ni tadi kita masuk kepada jenis modal dan terbitan share. Okey, ni modal ni dia ada modal diterbitkan dan berbayar penuh. Merupakan share yang ditawarkan kepada orang awam dan telah dibayar penuh. Okey, maknanya katakanlah dia jual apa RM1 unit saham, RM1 unit saham. 2 juta unit saham berharga RM1. Okey, lepas tu semua orang dah bayar. Jadi maknanya kita ada RM2 juta lah yang kita pegang oleh orang Okey, lepas tu syarikat baru yang didaftarkan dia menerbitkan share untuk mendapatkan modal. Sebab syarikat baru kan dia kena terbitkan share lah. Maksud terbitkan share ni maknanya dia jual share pada orang ramai, jual saham. Untuk dapatkan modal. Syarikat yang sedang beroperasi dia menerbitkan share untuk mendapatkan modal tambahan. Okey, katakanlah dia ada projek baru, dia tak cukup modal. Jadi dia perlukan suntikan modal lagi. Jadi dia jual lagi saham untuk dapatkan modal tambahan Okey, jap. Ni tiada had untuk bilangan terbitan share. Okey, seterusnya. Jap, ni cara pengiraan. Saya tak nak pergi pada cara pengiraan ni nanti dulu. Okey, equity pemilik syarikat berhad menurut share, ini sebenarnya kalau awak tengok PKK. Ingat kan penyata kedudukan kewangan. Biasanya kalau dalam soalan SPM, PKK dia tak ada nak minta penuh. Awak jangan risau. Dia cuma nak bahagian equity pemilik ni sahaja. Jadi biasanya awak kena tulis tajuk dia PKK. Lepas tu bahagian equity pemilik. Kat sini ditulis modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, and then kalau awak tengok cara penulisan dia, depan ni unit. 2 juta unit. Okay, lepas tu 6% share keutamaan. Kalau dulu dulu kena tunjuk harga dia. Tapi sekarang dah tak tunjuk harga. Kan dia kata patutnya dulu kalau silibus lama harga RM RM1 share ke. Kena tulis tapi sekarang ni dah tak payah tulis silibus baru Okey, ini kita buat perbandingan untuk syarikat. Ini perkongsian. Perkongsian kita belum belajar. Saya memang belum ajar lagi. Okey, maknanya kita buka sekolah ni insya-Allah ada rezeki saya terus ajar awak syarikat berhad. Syarikat berhad. Saya masih lagi hutang dengan awak tajuk perkongsian. Perkongsian tu pecah dua iaitu penyata kewangan dan juga pembubaran. Dan yang satu lagi ialah akaun pengeluaran. Okey. Jadi kita tengok yang ni saya tak ajar awak lagi lah. Tapi inilah PKK dia. Ini PKK yang kita dah biasa buat untuk penyata kewangan milikan tunggal. Biasanya buat modal awal tambah untung bersih, tolak ambilan dapat modal akhir. Betul tak? Yang awak dah belajar dalam rekod tak lengkap. Kalau kelab persatuan pun lain sikit kan. Dia dipanggil sebagai dana terkumpul. Betul? Ingat lagi tak syarikat berhad? Korang ni ingat ke tidak? Baru cuti 2 minggu.
Okey, tapi untuk syarikat berhad dia macam ni, ni penyata kewangan milik ikan tunggal, ni syarikat berhad. Okey, dia hanya tulis ekuiti pemilik, dia senaraikanlah berapa share keutamaan, berapa share biasa. Okey, kalau nampak kat depan ni, depan share keutamaan ni ada peratus. Inilah dividen yang tetap yang saya cakap tadi untuk share keutamaan. Boleh? Jadi ni maknanya share keutamaan dia untuk yang syarikat ni 6% lah dividen dia. Ni sebenarnya peratus dividen. Okey? Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Ni tadi nota ni semua saya dah bagi dekat dalam ni dalam apa nama dia ni? Dalam awak punya WhatsApp kan? Nanti awak boleh tengok balik lah. Okey, sekarang ni kita tengok dividen. Hari ni kita belajar dia punya apa nama dia ni? Dia punya teori je. Okey, seterusnya kita tengok apa pula dividen. Cantik nota ni cikgu ni buat. Ini bukan nota saya sebenarnya tapi nota cikgu lain tapi cantik betul ya. Cikgu lelaki ni yang buat. Okey, dividen tunai kalau awak tengok sebenarnya keuntungan yang dibayar kepada pemegang share. Dia sebenarnya adalah sebahagian daripada keuntungan yang kita dapat. Okey, tapi keuntungan ni kita agihkan kepada pemegang share. Jumlah dividen bergantung kepada keuntungan syarikat dan yang akhir sekali dividen diberi dalam bentuk peratus ataupun sen per share. Okey, jenis dia ada dividen tunai, dividen interim dan juga dividen akhir. Kita tengok apa dia dividen interim, ialah dividen yang dibayar sebelum keuntungan sebenarnya diketahui. Dia tak pasti berapa keuntungan di tahun tu tapi dia bagi dulu. Sebab selagi tak habis tahun kita tak tahu berapa untung kan, tapi dia dah kira lah kot dia punya unjuran. Okey, seterusnya kita tengok pembayaran dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. Dan juga kalau dividen akhir diisytiharkan selepas keuntungan dan yang sebenarnya diketahui. Dan juga kalau dividen akhir dia bayar selepas tempoh perakaunan berakhir. Okey, ini formula dia. Formula dia modal diterbitkan. Saya rasa dekat buku yang saya suruh awak beli tu adalah formula rumus dia. Dah beli dah buku Mesra Digital tu? Dah cikgu. Nah ya, yang lain-lain dah. Ada masalah nak beli buku tak? Kalau ada masalah PM cikgu ya. Yang penting saya nak semua orang ada buku ni. Mana pula tajuknya ni? Nampak. Kalau kat page sekejap Ada ke? Ada kan? 79. Muka surat 79. Ada dia ni. Jadi tak payahlah awak salin. Kan kat situ dah ada. Dua-dua cara ada kan? Okey. Cara nak kira share keutamaan biasanya kita ambil modal dia berapa. Kalau kata 2 juta, kita tulis ada 2 juta. Okey, darabkan dengan peratus dividen dia, lepas tu darab dengan tempoh. Kalau kata 6 bulan, 6/12 lah sebab biasanya peratus dividen ni adalah untuk setahun. Okey. Manakala dividen share biasa, dia ada 2 cara iaitu sama ada awak darabkan peratus dividen ataupun kadar dividen dengan modal share. Ataupun ambil, kalau dia kata apa, ni kalau dia bagi peratus kalau dia kata sen per unit, berapa sen per unit dividen dia tu, jadi awak kena ambil berapa bilangan modal share darabkan dengan nilai dividen se-share. Okay, tak apa, nanti sekarang bila kita pergi ni awak akan nampak lebih jelas. Saya tak nak pakai ni, jap. Habis kot. Semua ni dia punya nota-nota je.
Okey. Sekarang pukul apa? Sekarang kita habis kelas 12.50 kan? Sekejap kita pergi pula pada Jamboard kita. Jamboard. Macamnya slow lah internet saya. Tak boleh masuk pula. Padahal tadi dah snap gambar. Macamnya. Sekejap bagi dia upload sekejap. Tadi saya dah ambil gambar daripada tadi sebenarnya sebelum kita kelas. Rupanya tak naik pun dekat dia punya ni. Ada apa-apa nak tanya tak so far pasal tadi tu? Ada apa-apa nak tanya? Sekejap ya. Tak ada ego. Kenapa dia tak naik-naik lagi dia punya ni ada? Okay, saya kena fikir cara lain lah. Sekejap Okay, yang ni saya nak awak buat sendiri. Sebab yang ni tadi yang kita dah bincang tadi kan, dan saya rasa kalau awak tengok kat bahagian depan buku tu pun ada rasanya. Okay, lepas tu saya pergi pada page yang kedua. Kita ni. Okay, jenis dividen ni pun awak boleh tengok kan. Yang ni sekejap je kot. Kalau yang A tu awak rasa dividen yang mana? Dividen yang diisytiharkan kepada pemegang share selepas keuntungan syarikat diketahui.
Ni sebenarnya A tu apa jawapan dia? Ke nanti korang nak buat? Okay, apa jawapan dia? Dividen tunai Kurang tepat. Dia ada dua kan? Dividen interim Satu lagi saya tak ingat. dividen interim dengan dividen akhir. Jadi mana satu ni? Ni yang mana satu dividen interim, yang mana satu dividen akhir? A akhir, B interim. Okey, A ialah dividen akhir, B adalah dividen interim. Kan sebab dia kata yang A ni dividen yang diisytihar selepas keuntungan syarikat diketahui. Pembayaran dibuat bila? Semasa ke ataupun selepas tempoh perakaunan berakhir? Yang A. Selepas ke ataupun semasa tempoh, sebelum tempoh perakaunan berakhir? Lepas. Selepas. Awak terus isi Yang B pula, ini tadi dividen interim, pembayaran dibuat masa bila? Sebelum ke selepas? Sebelum ataupun pada masa tempoh perakaunan berakhir ya. Okey, jadi tu dah sejak praktis 3. Praktis 3 ni tadi saya ambil tak gambarnya. Okay. Okey, jadi kita tengok kat sini praktis 3. Dia kata kat sini pada 10 Januari, syarikat Golden Vision telah menerbitkan 2,500,000 unit 6% share keutamaan Jadi kalau awak tengok dekat sini, berapa dia punya nilai dividen, berapa peratus dividen untuk share keutamaan dia? 6. Ya, 6%. Macam mana awak tahu? Kita boleh nampak tu dekat depan nama share keutamaan ni kan? 6%. Okey, unit dia 2,500,000. Harga dia RM2 se-share dan 1,500,000 unit share biasa. Kalau awak tengok share biasa kat sini, dia tak bagi dividen kat depan dia. Sebab dividen dia tak tetap. Pada nilai RM1 se-share, semua share dipohon dan beli lengkap dibayar penuh pada 31 Januari 20X5 iaitu tarikh tutup permohonan. Okey, jadi kita nak kira dulu modal diterbitkan dan dibayar 6% share keutamaan. Macam ni kita nak kira yang ni. Tadi apa dia punya formula dia? Kat sini tak ada pula. Kecil dah tutup tu. Baik. Okey, jadi kalau awak tengok tadi, kalau share keutamaan maknanya modal berbayar dia darab dengan peratus, darab dengan tempoh. Kan modal berbayar dia ialah 2,500,000. Ni unit Lepas tu harga dia RM2 per share. Okey, jadi dia 6% apa nama dia? Share keutamaan. Okey, ni maklumat yang saya dah keluarkan. Jadi nak kira dividen dia ialah dia kena cari nilai share. Jadi nilai share dia ialah 2,500,000 unit. Darabkan dengan harga dia. Ini dapat nilai dia berapa.
Okey. Barulah kita darabkan dengan 600. Okay, sebab dia tak bagi nilai tau. Dia bagi awak tadi ialah berapa unit dengan harga sesaham. Jadi awak kena darab dululah. Kalau dia terus bagi berapa harga dia, kan katakanlah dia terus bagi RM 5 juta ringgit. Dia tak bagi unit tau, dia bagi ringgit. Maknanya tu nilai dia. Yang tu awak boleh terus darab dengan berapa peratus. Tapi kalau macam ni sebab dia bagi unit dengan harga sesaham, awak kena darab dululah. Okay, yang ni kita dapat berapa? 5 juta darab dengan RM6 dapat berapa? Mana pula kalkulator cikgu ni? 5 juta, RM6, 5 juta, RM6 berapa? RM6, 600. Darab dengan 0.06. 300,000. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Kalau saya nak tulis kat sini macam muat tu. Dan 5 juta lah harga dia. RM. Darabkan dengan 600. Jadi dapat RM 300,000. Ada apa-apa nak Kenapa tanya? 500,000? 300,000. Oh, 300. Yelah 300. Kenapa? 300. Tengok yang sini lah. Sini lagi terang besar yang sebab kecil. Oh, 300,000. 300,000 darab 600. Bukan 300,000. 2,500,000. Okey. Dapat 5 juta sebenarnya. Okey, dah apa-apa nak tanya? Boleh? Seterusnya saya nak Boleh tu. Okey, seterusnya saya nak pergi pada modal diterbitkan dan berbayar share biasa. Maknanya kita fokuskan pada share biasa. Jadi kalau awak tengok yang dia share biasa kat sini, maklumat dia bagi ialah 1,500,000 unit share. Lepas tu dia bagi RM1. Cikgu ni salah lah sebenarnya. Dia suruh kira saham je kan. Sorry. Pandang balik. Minta maaf. Dia suruh kira modal, bukan dia suruh dividen. Aduh. Okay. Sorry sekali lagi. Yang ni maknanya 2,500,000 darab dengan RM2. Jadi awak dapat RM 5 juta. Sorry. Cikgu tersalah pemahaman pula. Manakala share biasa, macam mana kita nak tahu nilai dia? Samalah kita darabkan unit dengan harga share. Berapa unit share biasa sekarang ni? RM1,500,000. Tanya ni kan? Unit darabkan dengan RM1. Yang ni. RM1 se-share. Jadi kita dapat nilai dia RM1,500,000. Itu nilai saham dia.
Boleh tak? Ada apa-apa nak tanya? Kelas? Are you there? Ya, Ya, cikgu. cikgu. Tak ada. Boleh Tak ada apa-apa nak tanya Boleh. Yang ni jelas Okey, sekarang ni saya nak ajar nak buat account dia pula. Bila kita nak buat account, saya ambil dulu yang share biasa Saya buat 3 account kat sini. Dan nak perhatikan Yang atas adalah account permohonan share biasa. Yang kedua ialah account modal share biasa. Dan bawah ialah account bank. Okey, jadi sekarang ni dia kata tadi 31 Januari ni diorang dah dipohon, dah dibeli dan dibayar penuh pada 31 Januari 20X5. Okey, jadi bila kita buka kepada orang ramai untuk permohonan share biasa, saya tunjukkan pakai warna-warna lah Okey, jadi mula-mula kita tahu Okay, kalau awak tengok kat sini, akaun permohonan share biasa ni adalah akaun sementara Sekejap Okay, sorry. Akaun permohonan share biasa ni sebenarnya adalah akaun sementara. Ini sementara je. Manakala akaun modal syarikat berhad ni adalah equity. Bila equity, dia tambah dekat kredit, tolak dia bahagian debit. Okay, bank ni pula aset. Dia tambah dekat debit, tolak dekat kredit. Ni ikut jadual belah tu lah Okay, jadi awak tengok pula kat sini. Bila katakanlah kita jual saham, kita jual share biasa, of course mana yang tambah? Dekat akaun modal ni. Tambah ke? Nah, tambah. Kita nak masuk kat mana? Tambah ke tolak? Bila kita jual, maknanya kita nak dapatkan modal daripada orang ramai. Tambah ke tolak? Tolak. Dekat akaun modal share biasa, tolak. Kita dapatkan modal daripada orang ramai ni. Kita rekodkan kat sini sebelah kredit. Sebab bila kita jual saham kat orang, kita dapatkan modal daripada orang. Orang keluarkan duit tapi kita terima duit. Dan kita bertambah. Jadi kita masukkan bahagian kredit. Jelas tak? Jelas, cikgu. Okay. Jadi bila kita nak rekodkan dia punya masuk ke akaun modal share tu, dia kena debit akaun permohonan, kreditkan akaun modal share. Jadi macam mana nak rekod? Saya tulis kat sini 20X5 tu. Tadi 20X5. Ambil pada yang dia dah langgan daya penuruh 31 hari bulan 1. Amount dia tadi share biasa adalah 1,500,000. Okey, manakala akaun permohonan share biasa sebab modal share tadi dah kredit, maknanya dekat sini debit dah 20X5. Okey, 31 hari bulan 1.
1,500,000. Sorry lah ya, cikgu macam kartun. Okey, butir dia saya nak tulis macam mana? Dalam modal share apa saya kena tulis? Apa butir dia saya nak tulis kat sini? Siapa tahu? Hari tu rasanya minggu lepas saya ada bagi dekat awak kan? Dalam akaun A tulis B. Dalam akaun B tulis A. Dalam akaun A tulis B, dalam akaun B tulis A. Jadi maknanya kita tukarkan dia punya ni. Sini akaun modal share masuk sini. Permohonan share biasa masuk butir dia dekat sini. Boleh? Boleh faham? Sini saya masukkan akaun modal share biasa. Manakala yang kat bawah ni dia tulis akaun permohonan share biasa. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Ya saya. Cikgu buat ikut dalam buku ni Kenapa tarikh dia tak sama tu? Cikgu tarikh tak sama. Tarikh tak sama, tarikh awak bila? 10 Januari. 10 Januari tu dia baru terbitkan. Awak ambil yang dia dah semua sudah dipohon beli dan dibayar penuh pada 31 Januari. Tapi 31 Januari kat belah kanan. Cikgu. Ni silap juga. Oh ya. Oh dia ambil masa mula-mula dia terbitkan tarikh dia. Okay, terima kasih. Oh yelah, dia bayar penuh tu baru yang dia masuk date dalam bank. Betul-betul. Terima kasih, sorry Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Ya saya. Saya tak faham yang dia apa tu positif belah kanan tu. Positif sebelah kanan. Tak yang dia masuk yang debit belah kanan. Bank ke? Yang share biasa tu. Okey, awak kena ingat sebenarnya yang ni tadi yang akaun permohonan share biasa ni dia ni adalah akaun sementara. Saya tak boleh kategorikan dia aset ke equity ke liability ke hasil ke belanja. Betul tak? Sebab dia akaun sementara. Sekejap lagi kita nak tutup. Okey, jadi secara logiknya kita dah belajar dulu. Setiap satu urus niaga dia mesti ada satu debit, satu kredit. Betul tak? Betul. Okey. Jadi sekarang yang awak tengok, bila modal share kredit, maknanya akaun permohonan modal share di sebelah debit. Kita pegang yang aset equity liability belanja tu kat sini je. Yang ni, yang ni tadi equity, yang ni aset. Yang ni dia bukan apa-apa pun, dia sementara je, sekejap je. Oh, okey. Faham. Okey. Seterusnya kita rekodkan pula yang semua orang dah bayar penuh. Ni baru betul. Saya tersilap tadi. Okey. Jadi bila kata dah dibayar penuh, maknanya kita dah dapat duit semua. Jadi bila kita dapat duit, apa jadi pada akaun bank? Tambah ke tolak? Kalau kita dapat duit, tambah ke tolak dalam akaun bank? Tambah kan? Jadi kita tulis dulu kat sini 20x5 31 hari bulan 1 1,500,000. Okey, macam saya cakap tadi, akaun permohonan share biasa ni akaun sementara. Jadi kita nak tutup dah akaun ni. Okay, jadi kita kontrakan kat sini 20x5 31 hari bulan 1 1,500,000.
Jadi kalau awak tengok sekarang ni akaun ni dah seimbang, dah terus tutup. Betul tak? Sebab tu saya kata dia akaun sementara. Okey. Jadi butir dia, saya nak tulis apa dalam akaun permohonan share biasa? Kalau ikut petua A tulis B, B tulis A. Jadi dalam akaun permohonan share biasa ni apa saya nak letak butir dia dekat sini? Kita dah tahu dia tadi debit akaun bank, kredit akaun permohonan share biasa. Jadi dalam ni apa nak tulis, dalam ni pun apa nak tulis. Siapa boleh bagi tahu saya? Kalau kat atas tu tulis bank tu. Betul. Good try. Okay, sini bank. Jadi dalam akaun bank kita tulis akaun permohonan share biasa. Dah lah, macam tu je. Okay, itu untuk share biasa. Awak buka lah pula lagi untuk share keutamaan. Sebab share keutamaan pun dia ada jual kan. Okay, saya buat dua saja. Sebab apa? Akaun bank saya gunakan akaun bank yang sama. Tapi akaun permohonan modal dengan ni tadi beza kan. Maknanya nanti kan kita masukkan sekali kat sini. Jadi sini akaun permohonan share keutamaan dan juga akaun modal share keutamaan. Okey. Jadi ini saya nak jadikan awak punya homework ni. Awak siapkan yang ni. Okey, dan juga yang tadi saya kata yang muka surat depan tu. Ada apa-apa nak tanya tak? Ni awak buat Cara dia sama je dekat dengan ni tadi. Cuma kita tukarkan nama share biasa ni tadi kepada share keutamaan. Cara dia sama. Dia kredit modal share, debit permohonan share biasa. Masa yang mula-mula dia nak jual tu. Lepas tu bila dia dapat duit, akan kredit share biasa, debit bank. Akaun bank ni pakai akaun bank yang sama. Okey cikgu. Ada apa-apa nak tanya? Saya rasa sampai sini dulu. Jadi maknanya untuk awak punya latihan habiskan tadi mana muka surat? Muka surat 80 dan juga muka surat 81. Saya pilih kat sini terus. Sekejap lagi saya bagi kedatangannya latihan muka surat 80 dan MS 81. Okey, kelas kita sampai sini dulu. Harap kita dapat jumpa lagi. Awak sebenarnya prefer kelas hari Rabu ke hari Khamis? Mana-mana okey. Hari Rabu masa cikgu first kan? Tapi sebab kita nak combine dengan kelas di Mucmerah, kita tak dibuat pagi. Hari Khamis lah. Kita buat petang Khamis, petang Khamis. Dan pukul berapa cikgu? Kita buat pukul 2 sampai pukul 3.30 lah macam tu. Tapi hari Khamis saya tak boleh lah sebab hari ni saya kena bawa anak saya pergi hospital petangnya. Ikutlah bila-bila boleh. Hari Khamis pun sama sebab dia selang 3 hari. Okey, jadi hari Rabu lah. Nanti saya bagi tahu pada Cikgu Amalina, Astronomer CM pun standby. Jadi kita apa-apa maklumat nanti cek balik dekat Telegram yang kita ada kelas untuk tingkatan 5 tu ada kan? Awak tak keluar kan?
Jadi apa-apa maklumat saya akan share kat situ. Okey, setakat sini saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Cikgu, Ya saya. untuk exam yang ujian hari tu, cikgu ada simpan lagi tak soalan dia? Soalan dia.